Salam sejahtera dan salam Kelomben saya ucapkan kepada ibu bapa, penjaga, murid tahun 1 dan tahun 2 bagi sesi persekolahan tahun 2021. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjadi keluarga SK St. Colombo. Selamat kembali ke sekolah saya ucapkan kepada anak-anak tahun 1 dan tahun 2. Kita sedia maklum sesi persekolahan yang telah pun diumumkan oleh PPD Miri melalui surat siaran di mana sekolah akan dibuka pada hari Isnin minggu hadapan bersamaan dengan 15 Mac 2021. Tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan memberikan taklimat yang berkaitan dengan sesi pembukaan sekolah. Antara agenda persediaan pembukaan sekolah 2021, model pengurusan ketibaan dan penyuraian murid tahun 1 dan tahun 2 bagi sesi petang. Seterusnya ialah yang berkaitan dengan hal lain, berkaitan dengan masa murid hadir dan waktu balik, kehadiran murid, pakaian seragam, bekalan makanan dan minuman, alat-alat tulis, cleaning kits, tata cara murid ke tandas, pembayaran sumbangan dan lain-lain lagi. Berkaitan dengan agenda 1 iaitu persediaan pembukaan sekolah 15 Mac 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang tuan-tuan puan lihat pada paparan yang telah pun dipaparkan ini adalah yang berkaitan dengan organisasi sekolah St. Colombo di mana ini adalah antara pasukan pentadbir sekolah St. Colombo. Saya ingin nak memperkenalkan yang berusaha Puan Inoliau merupakan guru besar SK St. Colombo, Cikgu Wong Wanting, penolong kanan akademik Cikgu Tawan anak Ambuyan, penolong kanan ahwal murid Cikgu Ismadul bin Mas'ud, penolong kanan co-curriculum, dan saya sendiri Farada binti Haji Matusin selaku penolong kanan petang. Jadi ibu bapa penjaga anak-anak saya ingin nak memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan anak-anak murid petang ibu bapa bolehlah merujuk kepada saya sendiri ataupun jika ada yang berkaitan dengan guru kelas ataupun mana-mana guru mata pelajaran ibu bapa bolehlah berurusan Seterusnya saya akan menerangkan tentang mood pergerakan murid di luar kawasan sekolah mood pergerakan murid datang dan balik sekolah ialah dengan kaedah yang pelbagai contohnya ada anak-anak kita yang berjalan kaki, mungkin ada yang berbasikal, kenderaan ibu bapa, menaiki bas atau van bermotosikal dan lain-lain lagi. Okey,
Kaedah social distancing ini sukar untuk dikawal kerana ianya bergantung kepada disiplin dan kemudahan murid itu sendiri. Apa yang dimaksudkan di sini ialah contohnya ya, bila anak-anak menaiki bas ataupun van, ya, diharap ya ibu bapa, penjaga anak-anak ya seringlah mengingatkan kepada anak-anak ya betapa pentingnya ya mereka menjaga penjarakan fizikal mereka ya ketika berada ketika mereka berada dalam kenderaan seperti bas ataupun van ya. Murid juga perlu terus balik ke rumah selepas tamat sesi persekolahan. Ini yang paling penting. Ya, sebab itu ibu bapa perlu betul-betul mengatur masa ya, untuk ya mengambil anak-anak menepati masa ya sewaktu penyuraian sesi persekolahan ini. Apa yang patut anak buat, terus balik ya ke rumah. Itulah yang teramat penting ya. Jangan biarkan anak-anak lama menunggu di kawasan sekolah. Justru peranan ibu bapa juga amat penting ya dalam memastikan anak selamat pergi dan balik sekolah. Ya, ibu bapa ya bolehlah mendidik anak ya dalam aspek keselamatan diri. Ya. Menasihatkan anak supaya mematuhi peraturan sekolah dan SOP yang telah ditetapkan. Ini yang paling penting. Ya, peraturan sekolah sudah pun ya dipamerkan di dalam bilik darjah. SOP yang berkaitan dengan COVID-19 juga sudah pun dipamerkan ya di dalam bilik darjah. Ya, guru-guru juga akan memainkan peranan juga ya. Mereka pun kami guru-guru juga akan memainkan peranan kami juga ya untuk ya menerangkan ya tentang peraturan sekolah, tentang SOP yang patut anak-anak ikuti. Okey. Harapan saya ya semoga terbuka hati, terbuka minda ibu bapa penjaga anak-anak ya untuk tahun 1, tahun 2 untuk ya membantu ya sebagai ya sukarelawan sekolah ya yang berkemampuan lah ya, tidak dipaksa ya, ikut kemampuan ya diri kita ya, jika kita ada kemampuan ya untuk bersedia membantu ya yang berkaitan dengan kawalan murid hadir dan balik dari sekolah. Jadi bila ada ibu bapa yang ingin nak membantu, bolehlah memberitahu kepada saya secara personal. Syukur alhamdulillah ya untuk ibu bapa penjaga yang lain ya. Setakat ini ada beberapa orang ibu bapa yang sudah pun memberitahu kepada saya yang mereka akan membantu ya sebagai sukarelawan sekolah ya. Seterusnya adalah peranan murid. Okey. Yang pertama adalah memastikan pergerakan balik adalah dalam keadaan selamat. Ya, sama ada anak-anak berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan. Apa yang penting ialah anak-anak ya kita didik sentiasa mematuhi SOP
ya yang telah ditetapkan, ya. Okey. Anak-anak ya ataupun murid haruslah memahami dan mengamalkan ya peraturan mengenai diri ya dalam perjalanan pulang dari sekolah, ya. Jadi anak-anak ya mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri. Contohnya anak-anak ya menggunakan pelitup muka. Dan bagi yang menggunakan kenderaan seperti bas, van, ya, penjarakan fizikal itu juga amat penting. Ya, jadi ini adalah peranan murid ya untuk diri mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, agenda kedua, model pengurusan, ketibaan dan penyuraian murid tahun 1 dan tahun 2. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada ibu bapa iaitu tentang model yang digunakan oleh sekolah St. Columba. Untuk pengetahuan ibu bapa penjaga murid, di mana sekolah kita menggunakan ya gabungan model 1 dan model 2. Okey. Kita pergi dulu kepada model 1. Dalam model 1 ini berkaitan dengan murid menunggu di ruang di dalam kawasan sekolah dan dikelompokkan berdasarkan mood pergerakan murid. Okey, yang kedua ialah susunan kedudukan murid mengikut kelas, lokaliti atau kenderaan dan bersurai mengikut arahan yang jelas. Okey, penyediaan jadual pergerakan pulang murid, guru bertugas khas untuk mengawal pergerakan penyuraian murid, kenderaan ibu bapa tidak boleh menunggu di depan pintu pagar sekolah. Kemudian yang keenam, kad imbas disediakan oleh ibu bapa penjaga semasa mengambil murid. Seterusnya ialah kerjasama pihak PIBG, PIBK, KSIB, PIB, KS. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan model 1, ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada model 2. Okey. Dalam model 2 ini ialah laluan terarah sehala. Okey, yang pertama, jadikan jalan sehala dan papan tanda sehala disediakan dengan jelas. Di sini pihak sekolah telah pun menetapkan ya penggunaan ya jalan sahala ini ya yang akan kita terangkanlah ya sewaktu perhimpunan sekolah nanti ya anak-anak akan diberitahu semula ya tentang jalan sahala ini. Yang kedua ialah di mana murid-murid ya ataupun ibu bapa juga ya bolehlah mengetahui tentang papan tanda yang telah pun disediakan ya untuk menurun ataupun mengambil murid ya balik dari sewaktu penyuraian ya. Okey, penyediaan zon menunggu atau bersinggah dalam kawasan sekolah. Okey, baiklah. Untuk kedua-dua model ini ya yang berkaitan dengan model 1 dan model 2 ya diharap ya ibu bapa ambil tahu ya di mana kita ada 3 gate. Okey. Gate C
Ya, gate C adalah merupakan untuk murid masuk ke kawasan sekolah. Ya, ada papan tanda yang telah papan tanda gate C tu ya. Jadi gate C merupakan untuk murid masuk. Kemudian gate A. Gate A ia merupakan untuk kenderaan guru-guru ya masuk. Ya, gate A. Di mana gate A ini tidak dibenarkan. Murid tidak dibenarkan masuk. Ya, mereka akan tetap menggunakan gate C. Okey, untuk gate B pula ya yang berdekatan dengan tapak gelanggang permainan. Gate B ini adalah untuk anak-anak balik. Ya, waktu penyuraian. Ya, mereka akan menggunakan gate B. Jadi ibu bapa ataupun penjaga anak bolehlah menunggu ya yang berdekatan dengan gate B. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga ya. Okey, untuk kami ya, kami akan melepaskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada masa terakhir. Ya, masa yang terakhir waktu balik itu mereka akan balik mengikut kelas ya, mengikut kelas yang telah ditetapkan yang mana patut balik ikut susunan lah. Kami akan menyusun mengikut kelas yang telah ditetapkan ya waktu untuk penyuraian. Di mana anak-anak ini akan terus pergi ke kawasan tempat menunggu iaitu di tapak gelanggang permainan. Ya. Jadi ibu bapa tadi bolehlah menunggu di gate B. Jelas ya? Saya harap ibu bapa faham ya. Gate C adalah untuk anak-anak hadir ke sekolah. Gate B adalah untuk anak-anak balik. Ingat saja. Jadi saya harap ya kita sama-samalah mematuhi ya peraturan ya yang peraturan sekolah tetapkan ya yang berkaitan dengan model 1 dan model 2 ini. Jadi dalam model 1 dan 2 ini yang berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Ya, parking kenderaan ya di hadapan pintu pagar tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ibu bapa tidak dibenarkan untuk menurunkan ataupun mengambil anak betul-betul di depan pintu gate. Ya, menghalang kenderaan guru keluar. Ya, waktu penyuraian itu. Pintu gate B itu. Jadi harapan saya ialah ibu bapa penjaga ya bila nak parking tu parkinglah betul-betul. Ya. Saya harap nanti kita ibu bapa kita sama-samalah ya kalau tegur menegur. Ya, tegur menegur secara berhemah. Ya, tak salah. Saya rasa tak salah. Ini adalah demi keselamatan anak-anak kita. Ya, tak salah. Bila orang menegur, kita jangan pula berkecil hati. Wahal orang menegur itu mungkin adalah untuk kebaikan keselamatan anak-anak kita. Ya, jadi saya nasihatkan kalau kita nak menegur itu juga biarlah cara yang berhemah. Ya, bila kita menegur dalam grup WhatsApp kelas itu ya. Yang paling penting ialah tolonglah jangan viralkan. Ya, tolong jangan viralkan ya dalam media sosial ya. Tuan-tuan dan puan-puan, awal-awal dalam kata aluan saya tadi pun saya dah beritahu
ya, tuan-tuan dan puan-puan merupakan warga sekolah kami, SKSN Colombo. Ya, jadi kita jaga ya nama baik SKSN Colombo. Jika ada mungkin ketidakpuashatian, kita bolehlah bawa berbincang secara berhemah ya. Saya tahu sekarang ini ya semuanya ada di hujung jari kita ini. Tetapi saya harap ya sebagai ibu bapa, penjaga yang sentiasa berfikiran positif ya, kita menjadi contoh kepada anak-anak ya kita ya. Jadi saya harap ya tidak akan berlaku ya sesuatu yang tidak baiklah ya. Kita boleh berbincang ya secara berhemah ya. Seterusnya kita pergi kepada agenda 3, hal-hal lain. Berkaitan dengan hal lain, masa murid hadir dan waktu balik. Masa hadir untuk murid sesi petang bermula pukul 12 hingga 12.15 tengah hari. Okey, masa ini adalah gate akan dibuka, iaitu gate C. Ingat tempat masuk tadi kan? Ya, saya katakan gate C adalah merupakan tempat anak-anak kita nak masuk ya ke kawasan sekolah. Jadi, ibu bapa haruslah menepati masa. Pukul 12 tengah hari, gate C baru akan dibuka. Ya. Jadi, ibu bapa, penjaga haruslah akur untuk menghantar anak pada masa ini. Ya, bagi anak-anak yang menggunakan kenderaan seperti bas dan van ya, bolehlah maklumkan kepada pemandu ya, bas ataupun van, tepatilah masa untuk menghantar anak ya, jam 12 tengah hari. Ya, saya dapati ya, ini contohlah pada tahun-tahun yang sebelum ini. Ya, kalau saya datang pukul 11 pagi, anak-anak sudah menunggu di gate C, ya, di luar gate C itu. Bila saya tanya, kamu naik apa? Bas, van sekolah. Jadi, kesian ya ibu bapa penjaga anak-anak ya. Janganlah terlalu awal untuk menghantar anak-anak datang ke sekolah. Mereka menunggu di luar gate C itu. Kita maklum pada ketika ini ya, cuaca yang sangat panas ya. Jadi saya harap ibu bapa akan akur ya. 12 hingga 12.15 anak-anak hadir. Ya, masa untuk anak-anak masuk ke kawasan sekolah. Ya, walaupun 12.30 merupakan PDPC bermula. Ya, baru nak bermula. Dalam masa 15 minit itulah ya, mungkin ada aktiviti untuk anak-anak ya. Ya, diminta untuk membaca ya. Menghafal sifir ataupun sebagainya. Okey, itu untuk masa hadir. Okey, untuk waktu balik pula ya. Ada dua masa yang berlainan. Jadi ibu bapa kena ingatlah ya, sentiasa ingat. Di mana Isnin, Selasa, Rabu waktu penyuraian ialah 5.20 petang. 5.20 petang. Waktu murid baliklah ya penyuraian. Kemudian Khamis dan Jumaat ada awal ya, iaitu pukul 4.50 petang. Ingat ya.
Berlainan masa. Nanti kesian dengan anak-anak. Ya, lama mereka menunggu. Lebih-lebih lagi anak-anak yang tahun 1 tu ya. Okey. Seterusnya ialah mengenai kehadiran murid. Okey, berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah, ya. Kehadiran murid ke sekolah adalah diwajibkan, ya, kecuali yang ada kaitan dengan COVID-19. Mungkin ada anak-anak ya yang sedang dikuarantin, ya. Tetapi apa yang saya harapkan ya, perlulah dimaklumkan awal kepada guru kelas. Ya, maklumkan awal kepada guru kelas, sama ada menelefon guru kelas ataupun menghantar mesej ya kepada guru kelas. Yang paling penting ialah memberi makluman ketidakhadiran murid. Ya, contohnya mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin kecemasan keluarga. Ya, ibu bapa boleh maklumkan awal kepada ibu bapa, kepada guru. Kemudian menyusul dengan surat rasmi. Ya, jangan lupa ya. Bukan hanya setakat menghantar mesej, tetapi yang penting juga ialah bila murid itu kembali ke sekolah nanti, hantar ya surat rasmi ya ketidakhadiran ya murid tersebut ya. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah berkaitan dengan pakaian sekolah murid. Okey. Murid-murid diminta untuk memakai pakaian seragam sekolah ya. Dengan menggunakan kasut jugalah ya, menggunakan kasut sekolah ya. Okey, tentang baju PJ. Okey, baju PJ akan digunakan ya bila guru PJ memberitahu mereka akan mengadakan ya amal PJ ya, ada PJ lah secara amali ya. Okey. Seterusnya ialah mengenai yang berkaitan tadi dengan pakaian seragam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, mungkin saya faham dalam masa pandemik ini mungkin ada ibu bapa yang belum ada berkesempatan ya untuk membeli pakaian seragam yang baru untuk anak-anak. Tak apa. Ya, tuan-tuan boleh menggunakan pakaian seragam yang lama. Yang lama pun tak apa. Yang paling bersih untuk anak-anak kita gunakan. Ya, boleh ya. Kita sekarang ini saya faham ya, kita pun mestilah mengamalkan amalan jimat cermat kan. Ya, saya faham. Okey, jadi jangan risaulah ya, walaupun pakaian itu tidaklah kata orang orang kata tidaklah baru, tapi bersih ya. Masih boleh digunakan. Okey, seterusnya perkara yang keempat ialah mengenai bekalan makanan dan minuman. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa penjaga anak-anak, okey, buat ketika ini kantin sekolah tidak ataupun belum dibuka lagi, ya. Belum dibuka. Jadi ibu bapa perlulah menyediakan anak untuk membawa minuman dan makanan yang mencukupi. Yang paling penting ialah minuman. Ya, ada yang ibu bapa membekalkan minuman botol yang kecil. Kesian saya. Cikgu, air saya sudah habis. Sebab tu saya beritahu kepada anak-anak, beritahu kepada ibu bapa kamu, bawa air ya banyak-banyak. Tak apa, guna botol air yang besar. Saya kata. Itu tahun lepas lah. Tahun-tahun yang lepas ya, sebelum ini. Jadi bawa ya bekalan murid ya, bawa bekalan minuman dan
makanan yang mencukupi lah. Di mana ya, untuk pengetahuan ibu bapa kita, maklumlah, saya faham ya, anak-anak kecil ni ya, terutamanya yang darjah 1 tu, yang baru lagi bersekolah ya. Kita sama-samalah mengingatkan kepada anak-anak ya, di mana tidak dibenarkan berkongsi makanan. Kalau sebelum pandemik ini ya, kita sering mendidik anak-anak kita supaya berkongsi makanan, bersedekah sesama kawan. Tetapi amalan sedemikian adalah amalan yang baik, tetapi kita kena akur ya, ibu bapa kena akur dan nasihatkan kepada anak-anak supaya tidak supaya anak-anak ini tidak berkongsi makanan dengan rakan yang lain ya. Waktu pandemik ni ya, waktu pandemik COVID-19 ini sahaja ya. InsyaAllah lah ya, bila keadaan pulih sedia kala, amalan yang terbaik, bersedekah, berkongsi makanan itu akan bolehlah kita amalkan semula. Tapi buat masa ketika ini memang tidak dibenarkan untuk berkongsi makanan ya. Okey, yang berkaitan dengan makanan dan minuman ini, pastinya ialah bekas makanan itu sendiri dan botol air anak-anak itu. Tuan-tuan puan-puan, tolong labelkan nama. Ya, tolongkan label nama dan kelas pada bekas makanan dan botol minuman ya anak-anak. Kadang-kadang ya anak-anak ini ya, dia macam tak ingat. Tak ingat lah botol air dia lah, bekas makanan dia lah. Tapi untuk pengetahuan ibu bapa ya, dalam masa pandemik COVID-19 ni ya, di mana waktu rehat anak-anak tidak dibenarkan keluar. Tidak dibenarkan keluar kecuali mereka hendak pergi ke tandas ya, dan mencuci tangan ya waktu rehat. Mereka akan berada di dalam bilik darjah ya, dengan pengawasan guru kelas ataupun pembantu guru kelas ya. Jadi jangan khawatir ya, pada waktu rehat anak-anak tak dibenarkan keluar ya, kecuali mereka nak bersihkan tangan ataupun hendak pergi ke tandas. Okey, seterusnya adalah perkara kelima, ialah yang berkaitan dengan alat-alat tulis. Okey, harapan ialah supaya ibu bapa penjaga membuat penyediaan ya, alat tulis yang lengkap untuk dibawa ke sekolah. Ini juga sama juga, tidak dibenarkan berkongsi alat tulis. Dalam masa ini, pada ketika ini ya, tidak dibenarkan untuk anak-anak pinjam meminjam lah. Sebab itu saya kata tadi ya, ibu bapa perlulah menyediakan alat tulis yang lengkap untuk dibawa ke sekolah ya. Dan mungkin ada ibu bapa yang rajin. Saya tahu pasti ada yang rajin ya. Tulis juga, labelkan nama anak ya pada alat-alat pada alat tulis tu ya. Supaya nanti maklumlah, kadang-kadang terjatuh, anak ni lupa nak ambil ya. Lupa nak ambil, mungkin ada kawan yang seorang tu terjumpa, bila ada tulis nama, senanglah nak dikembalikan ya. Jadi itulah saya alu-alukanlah untuk ibu bapa untuk melabelkan ya, nama pada alat tulis anak-anak. Seterusnya ialah perkara yang keenam yang berkaitan dengan cleaning kits. Cleaning kits ini di mana murid diminta membawa peralatan kendiri seperti pelitup muka, tuala kecil, tisu kering dan tisu basah ya, serta hand sanitizer ya. Ini untuk anak-anak lah ya. Okey, perkara yang ketujuh ialah yang berkaitan dengan tata cara masuk ke tandas.
Okey, untuk pengetahuan ibu bapa dan murid, ya, di mana seramai 5 orang murid sahaja yang boleh berada di dalam tandas. Okey, murid diminta untuk membawa QR code mereka sebagai tanda kebenaran untuk ke tandas. Okey, yang berkaitan dengan ke-8 ialah pengagihan buku teks dan pembayaran sumbangan. Okey, yang berkaitan dengan buku teks dan pembayaran sumbangan ini, ya, yang melibatkan tahun 2 sudah diberi buku teks, cuma tahun 1 sahaja, ya. Okey, dan pembayaran sumbangan juga ada melibatkan tahun 1, tahun 2. Jadi di sini sentiasa, ya, ibu bapa penjaga sentiasa mengikuti perkembangan makluman daripada pihak sekolah, ya, dalam grup WhatsApp, ya. Setakat ni kena apa itulah hari-harilah mengikuti perkembangan WhatsApp kelas, ya. Akan diberitahu kemudian yang berkaitan. Okey. Bagi pihak pentadbir, kami mengharap, ya, atas kerjasama dan keperhatian ibu bapa penjaga, ya, untuk menjayakan kepentingan, ya, mendisiplinkan diri murid bagi menangani penularan COVID-19 dan keselamatan diri anak-anak, ya. Okey, terima kasih juga diucapkan kepada beberapa orang ibu bapa penjaga yang sudi untuk membantu kami guru-guru sesi petang untuk pengawalan ketika murid hadir dan balik sewaktu sesi persekolahan bersemuka, ya, bermulanya pada hari Isnin nanti. Diharapkan ada lagi ibu bapa penjaga yang lain akan turut serta membantu. Okey, sebelum mengakhiri taklimat saya pada kali ini, ya, saya memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan terkasar bahasa. Okey, sekian, terima kasih.